Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua, terutama kepada pelajar-pelajar saya. Hari ini seperti mana yang telah dijanjikan, sambungan daripada video yang lepas, penggunaan geganti yang saya akan buat kali ini adalah pada litar horn. Marilah kita sama-sama berkongsi ilmu ini. Diharapkan dapat di-sharekan, like dan subscribe ya. Okey. Baiklah, para pelajar, di sini saya akan memperkenalkan komponen-komponen yang perlu ada dalam litar horn. Gambar rajah yang saya sediakan ini adalah dalam bentuk simbol litar skematik. Okey, komponen yang pertama iaitu simbol horn. Ini adalah merupakan simbol horn. Okey, apabila anda melakar simbol horn, pastikan anda lakarkan sekali dengan pendawaian pembumian litar tersebut. Okey, agar anda tidak tertinggal, pastikan anda lakar terus simbol bumi pada horn tersebut. Okey, yang kedua, switch tekan. Switch tekan ini adalah komponen yang normal, pasti ada dalam switch dalam litar horn. Sebab apa? Horn pasti kita akan menggunakan switch tekan ini. Okey, yang ketiga adalah geganti ataupun relay. Geganti ini ataupun relay ini telah saya tunjukkan pada video yang lepas bagaimana ianya berfungsi. Dan untuk maklumat, ramai pelajar yang melakukan kesilapan dalam melakar geganti ini. Okey, kebanyakan pelajar dia hanya melukiskan kotak sahaja dan dia letakkan nombor. Tapi apa yang perlu dalam menjawab soalan teori ataupun lukisan litar skematik ini, anda kena lukiskan kandungan di dalam geganti ini. Okey. Komponen yang seterusnya bagi litar horn. Okey, kita akan dapat lihat di sini simbol-simbolnya. Okey, komponen yang ketiga iaitu komponen yang paling utama untuk memastikan litar horn kita berfungsi, iaitu bateri. Di sini adalah merupakan simbol bateri untuk 12 volt. Terdapat simbol yang lain, tetapi bagi saya inilah simbol yang paling mudah. Okey, pastikan anda mengetahui yang panjang. Okey, yang panjang ini adalah positif, yang pendek ini adalah negatif. Okey, jangan terbalik pada ini. Ada di kalangan pelajar, simbol ini pun ianya terbalik antara positif dan negatif. Bila anda lakarkan nanti kedudukan terbalik, bermakna litar anda sudah pasti tidak boleh berfungsi. Okey, seterusnya adalah fuse. Okey, di sini simbol fuse yang saya gunakan. Ada simbol yang lain, tapi ini paling mudah bagi saya. Okey, fuse kita akan gunakan 2 fuse dalam litar horn. Okey, yang terakhir sekali iaitu yang keenam adalah simbol pembumian ataupun simbol bumi. Okey, setiap pendawaian mesti diakhiri dengan simbol bumi. Bermakna ada 6 simbol yang pelajar perlu ketahui untuk melakar litar horn. Baiklah, para pelajar semua, kita akan pergi bagaimana cara untuk melakukan pendawaian skematik litar horn. Okey, kita akan pergi satu persatu untuk kita lakukan pendawaian ini. Okey, perkara yang pertama yang perlu anda lakukan adalah anda kena setkan dulu kedudukan komponen-komponen
yang utama sebelum kita melakar pendawaian ini. Bagi saya, komponen yang saya utamakan dahulu iaitu di mana kedudukan, kedudukan geganti ini tadi. Di mana saya letakkan lakaran kedudukan geganti berada di tengah. Dan seterusnya, yang kedua, saya lakarkan simbol horn-nya tadi. Nah, jangan lupa selepas kita lakar saja horn, kita tarik terus pendawaian untuk bumi. Dan yang ketiga, saya akan lakarkan iaitu bateri, simbol bateri, positif dan negatif. Dan yang negatif, kita tak perlu tunggu lama, kita terus saja tarikkan pendawaian untuk bumi. Pastikan kedudukan positif dan negatif ni betul. Apabila negatif kita tarikkan pada bumi, sudah pasti di bahagian depan ini iaitu positif dan ianya akan kita alirkan kepada fuse. Seperti mana yang kita tahu tadi, ada dua fuse yang kita gunakan. Terus kita tarikkan fuse yang pertama, fuse yang kedua, dan seterusnya kita pilih satu fuse yang kita akan tarik, iaitu kita akan tarik dan kita alirkan pada punca ataupun point yang bernombor 30. Formula yang paling mudah untuk kita ingat, nombor yang genap 30, 36 datangnya daripada fuse. Apabila kita buat relay, kita ingat iaitu nombor yang genap ianya datang daripada fuse. Apabila kita dah tarik satu fuse melalui 30 dan kita lihat dalamnya ada contact point, dia akan menuju kepada 87. Sudah pasti pendawaian ini akan dicantum pada 87. Dan 87 ianya akan pergi kepada horn, simbol horn, dan ianya akan dibumikan. Peringkat yang seterusnya, satu lagi fuse, kita akan tarik pendawaian. Kita tahu ada dua lagi punca, iaitu 86 dan juga 85. Seperti mana yang saya terangkan tadi, penghujung pendawaian mesti ada litar bumi. Jadi sekarang ni kita tahu, kita dah gunakan satu geganti, 2 horn, 3 bateri, 4 fuse, 5 simbol bumi telah kita gunakan. Yang terakhir adalah switch tekan. Di manakah switch tekan yang kita akan letakkan? Sama ada di sebelah sini ataupun di sebelah sini. Jadi saya meletakkan switch tekan iaitu sebelum punca 86. Kita tarikkan pendawaian kita pada fuse akan melalui switch tekan. Dan seterusnya akan masuk pada punca 86 dan melalui gegelung. Dan pada punca 85 sudah pasti ianya akan dibumikan. Jadi inilah pendawaian. Inilah pendawaian bagi litar horn. Tetapi kalau kita lihat daripada pendawaian ini, horn kita tidak berfungsi. Jadi jika soalan itu menyatakan dia berhendakkan litar horn yang berfungsi, pastikan anda semua, pastikan lukisan anda, switch ini tertekan dan juga contact point ini bercantum dengan 87. Itu membuktikan litar kita berfungsi. Itu pun adalah merupakan salah satu kesilapan yang sering berlaku dalam menjawab soalan teori. Jika soalan berhendakkan ianya berfungsi, pastikan switch tekan kita ini ditekan, dicantumkan dan juga contact point bercantum dengan 87. Itu bermakna litar kita berfungsi. Saya rasa setakat itu saja, perkongsian saja untuk hari ini, di mana kita akan bertemu lagi pada video yang akan datang. Jangan lupa like, share, subscribe. Sekian, terima kasih.